Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Okay. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan projek Jana Wibawa. Panel 3 hakim Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadhariyah Said Ali hari ini suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lalu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang dianggotai Hakim Azmiah Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadhariyah memutuskan pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur, kata Hadhariyah. Pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dan dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukan secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa butiran dan perincian akan didedahkan semasa perbincangan. Menegaskan bahawa pertuduhan mestilah memenuhi butir-butiran yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dengan dakwaan. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada Mac tahun lepas, di Mahkamah Session, Muhyiddin minta dibicarakan di atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Jana Wibawa. 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Sub 1 menuduhnya menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk meminta suapan bernilai 232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara Mac 2020 sehingga Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Buhari Equity, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, manakala individu tersebut terbabit adalah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentang di bawah Seksyen 4 Sub 1 Sub B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan Amla TFPUAA dibaca bersama Seksyen 87 Sub 1 Akta sama. Alright. Wang itu didakwa dicuci dengan menerima wang yang dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Pengubahan wang haram adalah kesalahan menyamarkan aset kewangan supaya ia boleh digunakan tanpa pengesanan aktiviti haram yang menghasilkannya. Okey. Kes Ahli Parlimen Paguh ditetapkan pada sebutan di Mahkamah Session pada 4 Mac ini. Baik. Untuk kes ini tuan-tuan, dia ada berkaitan bila dia dituduh di bawah AMLA, di bawah rasuah, maka dia akan juga dituduh di bawah AMLA. So bila dituduh rasuah tersebut diminta dibicarakan di Mahkamah Tinggi. AMLA itu dibicarakan di Mahkamah Session. So tempoh hari AMLA itu ditunda dahulu pending kepada keputusan berkenaan dengan perkara ini. So sekarang ini perkara ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan, maka dengan itu Mahkamah Session boleh meneruskan pendakwaan terhadap AMLA. Now, boleh tak dia meminta untuk rayu lagi? Boleh. Dia ada satu lagi proses rayuan di Mahkamah Persekutuan. Kan, di Mahkamah Persekutuan untuk perkara ini. Pada pandangan saya bolehlah, tapi tak tahulah sama ada mereka akan merayu atau tidak tentang perkara ini. So kalau tidak, dan kita tengok macam mana. Alright. So bila dia didakwa, tuan-tuan, perkara ini didakwa dan diteruskan. So adakah DAA itu di-charge interrogator itu akan dibuang? Ya, dia akan dibuang. Kes ini akan diteruskan, pendakwaan itu akan diteruskan. Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. Kan? Dia belum lagi didapati bersalah atau tidak bersalah. So daripada situ kita dapat nampak bahawa kes ini diteruskan.
Wan Saiful Wanjan ada kes, dia ada kes, menantu Hamzah Zainuddin pun ada kes, menantu dia pun ada kes. Saya kata itu, even Rafizi sebut tadi kan, tuan-tuan ingat dia tutup parlimen, dia tutup negara, buat darurat, tutup parlimen. Tuan-tuan perasan tadi sehingga Ogos 2021. Tuan-tuan saya baca tadi bahawa perkara ini dilakukan di antara Mac 2020 sehingga 20 Ogos 2021. Tuan-tuan ingat tak bila parlimen ditutup? Bila darurat itu berlaku? Januari 2021. Dalam tempoh tersebut, tuan-tuan, berlaku peristiwa-peristiwa ini. Berlaku peristiwa-peristiwa ini. So daripada sini kita dapat nampak sebenarnya bahawa bagaimana keuangan negara kita, orang yang menyebut tentang bersih, orang yang menyebut tentang stabil, orang yang menyebut tentang tidak ada kluster mahkamah, sekarang ini mereka yang menjadi kluster mahkamah, tuan-tuan. So kalau mereka menolak Zahid Hamidi kerana kluster mahkamah, rakyat patut tolak Zahid kerana ada sebagai kluster mahkamah. So boleh tak kita kata rakyat wajib tolak Muhyiddin Yassin kerana dia juga adalah kluster mahkamah? Sekian daripada saya.